有要求，有要求啊要讲华语， Ada 所以 permintaan dia ada dia permintaan, bilang. so 要讲华语哦。就 Pronunciation dia memang ngam lah. You Datuk kan? Ya Datuk. Ya. Kenapa kenapa you terima Datuk Syif? Sebab dalam DAP bukan ke kita ada macam kan tak boleh terima Datuk. Kenapa you terima? Okey. Ini panas ah. Okay. Hai, selamat malam. Halo, salam Hai. Malaysia Madani. So, bersama saya hari ini kita ada YB Chan Fong Hin, Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi, Ya, yang juga terima kasih. merupakan ahli Parlimen Kota Kinabalu. Ya. Dan bersama saya pada malam ni Lili. Ahli Majlis Panggi ke Subang. MPKJ, Majlis MPKJ. Pembandaran Kajang. Sorry ya, saya orang Sabah, saya tak pernah kena ni geografi di Semenanjung ini. Tapi it's okay. So, saya ahli majlis MPKJ. Ya. Okay. So, saya panggil saudara lah ya. Ya, boleh. Okay. So, boleh tak saudara ceritakan sedikit sebab saya difahamkan saudara dulu adalah seorang chemical engineer. So, macam mana daripada chemical engineer tu boleh join politik? Saya dengar kata kena scam, betul? Ini kisah scammer ni ini memang benar lah ini. Okey, saya kenal Liu Qingdong masa dulu kita sama di universiti lah. Yang masa itu dia di New Era College, saya di UM. Cuma ada ni aktiviti mahasiswa kan. So masa itu kita masing-masing menceburi dalam ini aktivis, student aktivis. So kita saling kena-mengena. Lepas graduate pun tak berapa jumpa dia sehingga 1 tahun 2007 saya pergi ke Thailand satu company trip. Lepas tu saya balik dari Bangkok, saya melalui masa itu masih kena transit di KL. Baru dapat balik ke Tawau. So masa saya transit di KL, dia jumpa saya untuk supper. Okey lah, dia pun kenalan lama, saya pun join lah. Lepas tu sampai sana, saya nampak YB Teresa Kok. Pada masa itu beliau merupakan MP Sebuti yang penggal kedua. So Teresa Kok was there, then dia pass itu borang sama saya lah. Dia cakap, Chan, you boleh masuk DAP. Masa itu kalau untuk saya tak kerana untuk istilah ini apa yang kebudayaan yang Cina ni kan kita harus memberikan muka, give face kan, tunjuk hati kan. Dia seorang ahli politik yang terkenal sudah pada masa itu. So she invite me to join politics. Of course I hardly say no. So I just simply take the form, then lepas tu saya sign. Lepas tu esok hari dia telefon saya lagi, Chan, you tolong saya hantar balik itu borang ke alian DAP. So dia suruh saya bawa balik itu borang ke alian tu ke Tawau. So itulah yang starting point saya join DAP. So masa itu 2007, kamu boleh bayangkan 2004 atau sebelum itu 1999 DAP pada masa yang terendah, pada titik yang terendah pada masa itu memang bukan senang nak recruit ini pakat-pakat yang baru nak join sama parti. So tahun tu 2007 kalau saya tak silap, Tony pun tahun tu lah dia pun baru join DAP. So I think it's more or less masa yang sama DAP melakukan recruiting yang secara besar-besaran. Dan saya senang hati, saya pun okey lah. Dengan rela hati. Saya dikira sebagai target dia orang. Okey lah, pun kemungkinan saya ada value juga. Okey lah. So saya sign aja lah. So start daripada situ lah. You dengan rela hati kena scam macam tu pun tak apalah. Masa itu begitu. Okey. Masa join DAP masa itu, saya pun tak pernah nak fikirkan nak jadi seorang ahli politik tidak. Cuma seorang ahli parlimen yang sudah terkenal, yang sudah established, dia suruh saya masuk politik setakat joining party. I think no harm kan. Okay, so I just sign lah. Lepas tu inilah yang taktik DAP lah yang masa itu. Okay, dia lepas dia bujuk kamu join party, menyertai dalam perjuangan mereka. Okay. Lepas tu naik ke tahap yang satu lagi. Okay. Nak suruh jadi calon pula. Pada masa itu bukan senang nak carikan calon kerana Sabah memang merupakan satu tempat, satu wilayah di mana DAP pernah mencapai prestasi yang tertinggi pada tahun 1996. 4 ahli parlimen. Cuma lepas tu semua kalah. So sampai 2008 kita baru menang balik 1 kerusi parlimen dan 1 kerusi tun. So saya join parti tahun 2007 itu
itulah yang masa yang rakyat mulai mencapai sesuatu perubahan. Cuma angin dia itu kerana Sabah ni angin yang negeri di bawah Bayu kan. So angin yang sampai ke Sabah tak berapa kencang. Okay, so masa itu di Semenanjung 2008, that is the first time, okay, deny the two-third majority. But Sabah we only have the breakthrough for 1 kerusi parlimen dan 1 kerusi tun selepas kejayaan 4 kerusi parlimen 1986. So imbas balik masa itu memang bukan senang nak cari orang atau calon nak berkempen nak jadi ni. So masa saya join politik saya tak pernah terfikir nak jadi ini calon. Cuma lepas tu parti perlukan calon-calon yang muda, yang lebih dynamic, okay, yang tak ada record, okay, yang tak baik, okay. So to give a fresh start lah, okay. So masa itu terharu lah kan, kerana saya pun rasa memang memadai untuk kita sama-sama kita menghentikan hegemoni perintah satu parti. So that was the reason why I joined politics lah. Maksudnya daripada 2007 hinggalah sekarang, kan? So 2007 join, tak pernah fikir nak jadi calon. 2008 dibujuk, okay lah saya bertanding. First time tanding kalah, Parlimen Tawau. So 2013 saya sambung lagi, tak putus asa. Lepas tu masa itu saya tanding Tun Sri Tanjung, Tawau di Sabah ini. Lepas tu saya menang. 2018 saya baru pindah dari Tawau ke KK. Dan tanding di Parlimen lah. Sampai sekarang. So 2022 masa tu masa PH baru menang kerajaan. So you masuk Putrajaya lah 2022 kan? 2020 ya. 2022. Ya. So dah bertukar kementerian jugalah daripada 23 sampai ke 24. Kan? Ya. 2023. So ini saya kira hasil scam yang bagus lah ini. Bersyukur juga ini. Terima kasih pada Teresa dan Cintong scam you. But that was a struggle lah. Yang itu yang perjuangan yang pada masa itu bukan senang nak dapatkan pakat nak menceburi diri dalam politik, apalagi itu politik pembangkangan. So saya cuma yang titik permulaan saya ada minat sama politik ni, dia sebenarnya boleh impas kembali kepada tahun 98. Masa saya STPM, saya masih ingat. So berapa you STPM? Yes. Oh, okay. Saya masih ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim masa itu Timbalan Perdana Menteri. Dia tiba-tiba dia dijatuhkan. Lepas tu ada reformasi. Ini bergerakan reformasi, dan tahun pertama saya di Universiti Melaya, saya menyaksikan pilihan raya umum 1999. Lim Kit Siang, Kapal Singh dan Chen Ming-hin ketiga pun kalah pada PIU itu. So saya rasa itu satu zaman, satu era di mana kita lihat macam mana kuasa itu boleh disalahgunakan, dan macam mana rakyat nak panggil, nak menentang yang penyalahgunaan kuasa tersebut, dan itulah yang salah satu titik permulaan saya ada minat sama politik. Dan memang masa di Universiti Melaya pun saya pun ada tolong lah kawan-kawan saya untuk student activist. Saya sendiri saya tak pernah tanding sebagai wakil mahasiswa. Cuma saya pernah tolong organisasi GEMA itu, dan lepas tu ditukar kepada Umani. So YB Lawengsan sekarang speaker itu dia cosmate saya. Dia cosmate saya. So kita masa itulah di university time kita pun mulai ada minat sama politik. Dan masa university pun kerana ini HQ DAP pun dekat dengan UM. So senang kalau ada forum kan, kita pergi tengok, dengar. Cuma tak pernah fikir nak join politik lah. Minat memang ada lah. So memang you dah ada awareness daripada awal lagi lah kan. Okay, so sekarang yang giliran tu kamu. So Ya apa sah you join politik? Apa saya join politik? I tak ada. You kena scam juga? No, I willingly, tapi I tak ada intention untuk join politik pun at first, sebab ni tahun ni lah, kebetulan tahun ni memang dah tahun ke-10 I dalam bidang politik ni. Sebab at first I memang minat join I minat community works. Kerja-kerja community, jadi volunteer. So I selalulah ada join NGO untuk volunteer.
So kebetulan I ingat lagi masa tu Julai 2014. Oh no, Jun. I nampak di AP ada poster summer internship. So kebetulan masa tu I duduk kat Serdang. Padahal masa tu I duduk Serdang tu Don Sri Serdang. Tapi yang terdekat nearest I bila search nampak Ong Kian Ming. Okay. I tulis lah email tu Ong Kian Ming, kata I nak join this internship, boleh tak? So lepas tu dia interview. Lepas interview tu I start dengan dia daripada intern lah. Intern selama 2 bulan. Lepas tu bila dah nak habis intern, dia tanya I minat tak nak teruskan full time dengan dia. So masa tu 2014, masa tu dia tahun kedua jadi ahli parlimen Serdang. Masa tu team dia pun 2 orang sahaja. Means dia dan lagi seorang my colleague. So I start daripada situ lah. Dan slowly daripada situ, lama-lama lepas tu bila Serdang tukar ke Bangi, I pun stay dekat Bangi sampailah sekarang. Dan ni memang tahun ke-10 lah this year, Julai ni. So dari saudara Kian Ming sekarang dia diganti oleh saudara Syarizan kan? Yes, betul. So you masih serve untuk Syarizan? Yes, I masih. Dan kalau saya tak silap, you pun serve juga YB Dwi Chintung. Ya juga So sama. you banyak kerja ke ini? Boleh lah. Boleh lah. Tapi okey lah. Banyak kerja. Tak adalah. Orang kata macam banyak peranan, tapi pada masa sama kerja sama jugalah banyak. You ada 3 kerja nak kena buat. So itu bukan senang. You seorang ibu juga kan, nak jaga anak juga. So nak jaga Syarizan, nak jaga ini Dwi Chintung. Saya belum sebut lagi itu pengurusi DAP Selangor ke siapa-siapa kan. So, macam mana? Cuma still manageable lah for me. Memang sebab sebelum ni masa bila Dr. Ong tak bertanding di Parlimen Bangi, so bila Syarizan masuk, memang saya teruskan continue lah apa benda yang saya buat selama ni dengan ni. Lepas tu bila 2000 tahun lepas lah 2023, sebab sebelum ni I pernah jaga Don Semenyih lah, sebab masa tu yang penyelaras tu. DAP pernah jadi penyelaras dekat Don Semenyih. So I bertugas kat sana 2 tahun. So bila kita berkawan dengan BN, so kita lepaskan seat tu lah. So itulah yang dynamic, yang politik kan. Yes. So you dari Semenyih sebagai penyelaras, yang lepas tu you masuk ke kementerian pun masih councillor kan. Yes. Ini pun sama dengan pengalaman saya dari Tawau. Lepas tu saya berpindah ke KK. Kerana pun perpindahan atas politik juga. Betul. So itulah that's kadang kita tak ada pilihan lah kan. Tapi bila kita pergi ke environment baru, boleh. Saya rasa you tak boleh cakap kita tak ada pilihan. Okay. So apabila itu offer dia datang, you nak terima yang tawaran tu pun boleh. You tak nak pun boleh kan. Yes, But then human being always have the right to choose lah. So I believe that even though yang environment yang bersekitaran tu, dia seolah-olah dia mendorong kamu buat keputusan tu. Cuma akhir sekali keputusan tu masih kamu yang buat. Yes, betul. So maksud dia kamu yang buat keputusan, yang buat memilih keputusan dengan rela hati untuk serve 2 bos ke begitu. So pada asalnya bila saya ditawarkan untuk bekerja dengan Dwi Chintung, masa tu I cakap sorry, I tak boleh lah. Sebab masa tu I ada Semenyih lagi, I tak boleh banyak sangat ni, I takut I tak terjaga semua kerja ni kan. Tapi bila pada akhirnya kita dah serahkan seat kepada BN, so I dah tak kurang 1 bebanan kerja, so macam okay lah, maybe I boleh try. So masa dulu zaman Kian Ming jadi Timbalan Menteri MITI, masa tu I memang jaga kawasan, fully jaga kawasan. I tak ikut Kian Ming ke kementerian. So bila dapat offer ni, I pun ada tanya Kian Ming, okay ke tak? Dia kata, okay, you should go try new things. Macam tu lah. Saya fikir ni satu pengalaman yang bagus, kerana pengalaman di kawasan dan pengalaman di kementerian memang lain. Betul, totally different. Yang lain. Kerana bila kita dah masuk kementerian dan kita juga berada di kawasan, nampak macam tak ada, susah nak connect antara kawasan dengan kementerian punya. Gap dia kadang terlalu besar. Bila dekat kementerian, you terlalu macam mungkin idealistik apa benda yang nak capai, tapi sebenarnya on the ground isu dia adalah total yang berbeza. Dia ada gap di situ, apa yang saya lihat lah. Memang betul. Kerana yang gap yang berbeza itu yang akan memutuskan bahawa sama ada seseorang yang dapat ini yang yang seseorang menteri atau timbalan tu disokong oleh rakyat di kawasan dia. Dengan sama ada mereka nak buat assessment, penilaian bahawa adakah menteri itu serve kawasan dia. Kerana kadang-kala kita terlampau sibuk
dengan Betul. kerja-kerja di kementerian. So yang untuk saya memang pun yang cabaran yang utama saya sekarang ni kan, macam mana setiap minggu berulang alik di antara Putrajaya dan KK. Yes, macam mana you manage tu? KK masih kira okey tau, kerana KK lebih kurang setiap jam mesti ada flight. Kalau you bayangkan kalau kawasan yang memang sangat ulu-ulu di Sabah Sarawak, yang wakil rakyat dia yang jadi menteri atau timbalan memang bukan senang nak serve kawasan tu. So kalau untuk KK, kerana setiap minggu saya ulang alik, kecuali lah saya last 3 weeks, memang tu satu yang pertama sekali 3 minggu saya tak balik ke kawasan. Minggu pertama saya bertolak ke China. Yang weekend dia itu. Minggu kedua saya balik dari China. Lepas tu sambung Dewan Rakyat. Lepas tu yang majlis pertabalan agung tu kita boleh balik. So saya lepas 3 minggu tu saya baru boleh balik. Dan kalau balik saya pastikan tim saya di sana dia tolong saya mengaturkan ke semua program. Saya amat mementingkan program-program di kawasan. So sekarang jemputan untuk ni majlis makan ke, program aktiviti di kawasan ke, ni semua ini saya pun amat beratkan. Dan untuk yang hujung minggu ini saya akan balik ke Sabah ke KK dengan anjuran satu program ini recycling of used cooking oil. Okay. Anjuran bersama Petronas. Ini saya ambil masa sikit untuk iklan, okay. untuk promote sikit, okay. Okay, used cooking oil, okay, minyak masak yang terpakai di Malaysia ini, kuantiti dia banyak. Dan macam mana kita nak mengguna pakai atau utilize used cooking oil ini sampai ke tahap yang maksimum. Sebenarnya kita boleh mengutip mereka yang minyak ini dan recycle sebagai sustainable aviation fuel, bahan api untuk kapal terbang. So dia adalah satu industri yang baru yang boleh tambah nilai kepada minyak yang terpakai ini. So kenapa saya berminat tentang minyak yang terpakai ini? Kerana minyak ini kebanyakan yang pakai di Malaysia ini minyak sawit. Dan minyak sawit adalah produk di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi. So saya sorry saya minta maaf. Saya ambil sikit masa untuk buat promo. Sebenarnya macam program ni pun saya dapat relate lah dengan kalau kat kawasan biasa di MPKJ lah. Kita memang ada program untuk recycle the used cooking oil. Memang kita di satu kawasan industri, contoh dia di kawasan komersial lah di Seksyen 9 Bandar Baru Bangi. Memang kita galakkan peniaga-peniaga, dia orang jual, means kita ada orang yang datang kutip used cooking oil tu. Memang kita ada program-program sebegitulah. Dan from time to time memang MPKJ ada bagi penghargaan kepada siapa yang bulan tu accumulate paling banyak the used cooking oil. Cuma sekarang yang best ni, Petronas dia menawarkan macam RM3.50 satu liter. Ya. Dia nak beli balik kerana dia boleh jual. Dia lepas proses dia boleh jual. So dia satu campaign yang nak kumpul balik. Lepas tu dari sana mereka buat estimate berapa jumlah atau kuantiti minyak terpakai di Malaysia ini. Lepas tu berpandukan itu yang barulah mereka nak buat keputusan bahawa nak membina kilang dengan kapasiti yang macam mana besar dia. So dia satu market survey itu. But it's good now because they offer the price to buy back. So saya dengan ni saya nak menggalakkan yang rakyat yang tengah menonton yang podcast ni kan, kamu cari kan yang informasi ni atas website Petronas atau Facebook Petronas. Kamu akan dapat lihat di mana lokasi yang stesen minyak yang terdekat, yang di mana kamu boleh menjual pusat pengumpulan minyak tersebut. Okay. Boleh go to Petronas punya website. Yes. So YB, sebab yang YB kita panggil YB biasalah, kita sedara YB. So sebelum ni di kementerian lain, so sekarang di kementerian lain. So apa yang perbezaan paling ketara atau dari segi job scope ke tugas? Okay. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, saya first time join as a deputy minister kan, tahun lalu. Dia satu kementerian yang lebih untuk penggunaan domestik. So maksud dia keterjaminan makanan ni, dia lebih melihat kepada konteks bahawa Malaysia perlukan berapa makanan. Dan kita pastikan
kadar sara diri kita mencukupi. So dia lebih untuk pasaran tempatan. Dan Kementerian Belatangan dan Komoditi ini dia lebih kepada ekspor. So dan satu lagi perbezaan, Kementerian Pertanian ni apa yang kita tanam tu dia digunakan pakai untuk makan. Dia dihasilkan sebagai makanan. Hasil tanaman belatangan ni tak semestinya boleh makan. Kita tak boleh makan getah kan. Kita tak boleh makan kayu kayan kan. So itu dia untuk non-food application ada juga. So ini dua perbezaan yang paling penting. Yang lepas tu customer dia pun lain sikit. Yang customer yang kita nak serve di bawah Kementerian Pertanian dan Kerjasama Makanan ni dia lebih kepada masyarakat umum, ni berkebun kecil. Dan kalau untuk belatangan dan komoditi lebih kurang lebih kurang 70% lah. Untuk sektor sawit ni memang syarikat swasta. Syarikat yang besar-besar, yang berkebun kecil ni dia lebih kurang 30%. So yang itulah yang perbezaan dia. So pendekatan tu berlainan. So kalau untuk pertanian dan kejaminan makanan dia lebih untuk program yang go to the ground. Dia banyak yang turun padang. Kalau yang belatangan ni dia lebih kepada macam mana kita nak negotiate sama Kesatuan Eropah, macam mana kita nak memujuk mereka untuk menerima sustainability, MSPO. Macam mana nak bujuk mereka mengiktiraf kualiti kita yang minyak sawit kita itu. So yang itulah yang berlainan dia. Okay. So bercakap tentang minyak sawit itu, macam mana you view? Sebab kalau macam Europe sana, dia kata kita punya palm oil, kita punya minyak sawit ni tak sustainable. Okay. Kenapa ada macam tu? Dia ada dia Kesatuan Eropah. Dia ada satu EUDR, satu undang-undang atau satu polisi yang mereka nak kickstart pada hujung tahun ni. European Union Deforestation Free Regulation. Okay. So kebanyakan jenis komoditi yang pertanian ni memang di bawah watching lah. Okay. Dan untuk mengatasi persepsi ini, saya rasa Malaysia sebenarnya kita sudah buat apa yang kita boleh. Kita memberikan ini bukan subsidi, ini kita memberikan panduan kepada berkebun kecil supaya mereka dapat memohon yang persetujuan MSPO ini. Dan daripada itu, dan persetujuan MSPO itu dia ada 4 aspek. Yang pertama itu dia nak menceritakan kebolehjejakan, traceability. Kerana sekarang untuk sesuatu makanan tu adalah penting kamu nak trace balik dari mana asal usul makanan, yang produk makanan tu. Ini adalah amat penting untuk food safety, kebolehjejakan, traceability. Yang nombor 2 itu the legality of the land. Tanah yang kamu pakai untuk cucuk tanam tu adalah tanah yang sah. Kamu tak boleh pakai tanah yang tak sah untuk buat tanaman, kerana dia salah di sisi undang-undang. Yang ketiga itu no forced labor. So kita tak boleh ada buruan terpaksa. Okay. Lepas tu yang keempat tu adalah tak ada penebangan hutan, no more deforestation selepas 1 Januari 2020. 2020. So maksud dia sekarang Malaysia kita committed untuk memastikan lebih 50% muka bumi Malaysia ini adalah diliputi oleh hutan. Yang itu yang pertama. Yang kedua, selepas 1 Januari tahun 2020 kita tak boleh buka lagi hutan untuk tanam sawit. So ini komitmen yang kita telah menunjukkan kepada Eropah, dan saya lihat memang ada bertambah baik yang persepsi mereka terhadap ini. Cuma sekarang kita nak memujuk mereka supaya boleh mengiktiraf MSPO ini sebagai satu minyak yang membawa kualiti yang premium. Lepas tu minyak Malaysia yang membawa kualiti yang premium tu barulah kita boleh cuba jual dengan harga yang premium. So dia saling guide tentang macam mana kita nak meningkatkan
ini social economic status untuk pekebun kita itu. So sekarang yang kira saya ni, okay. So tadi Dia tunggu turn je. memanglah you ask me about the differentiation with the job scope kan. So your differentiation of your job scope yang di bawah ni, yang sekarang you berkhidmat sebagai SUS, MITI kan? SUS, okay. Lepas tu, okay, kalau saya tak silap, SUS tu jaga timetable bos kamu kan? Atau dengan arahan yang lain-lain lah kan? Ya, betul. Yang lepas tu kamu pun counselor. So macam mana perbezaan dia? Memang berbeza lah, sebab kalau katakan macam SUS lah, mungkin setiap menteri atau timbalan menteri dia punya SUS lah dia bukan SOS kan? Sikit lagi nak SOS. Maksudkan macam SUS I follow dengan Cintong. Sekarang ni banyak buat untuk ASEAN punya thing lah. Sebab tahun depan Malaysia akan jadi tuan rumah ASEAN. So sekarang kita tengah banyak working on that lah, buat banyak program untuk persediaan ke arah tahun depan tu. Dan ialah yang jaga timetable dekat untuk Cintong bukan saya lah. So macam setiap menteri atau timbalan dia dia assign perkara-perkara yang berbeza untuk pegawai-pegawai yang berlainan kan. So sekarang di kementerian banyak busy dengan ASEAN everyday. Lepas tu siapa mana menteri luar nak datang busy, mana apa semua macam tu. So kita kena aturkan lah benda tu. Dan dia banyak bermain dengan pihak-pihak lain jugalah, dengan embassy, dengan agensi, dengan kementerian sendiri. Tapi macam kalau di kawasan sebagai ahli majlis, saya pula banyak terlibat dengan mesyuarat-mesyuarat jawatankuasa lah semestinya, dan juga kena entertain aduan lah. Sebab macam tahun ni, sebelum ni saya 5 tahun di zon lain, tahun ni ditukarkan ke zon lain. So nak adjust, nak deal dengan segala aduan. Kadang yelah, I sampai satu masa rasa macam bila telefon ada mesej masuk, I rasa macam hampir rasa macam anxiety tau. Apa lagi masuk ni, apa lagi. I macam tak nak tengok dah benda-benda macam tu. Setiap hari I akan count I punya unread message ada berapa. Dan macam tu lah. Tapi yang ni lah sokongan daripada kawan-kawan sekeliling, rakan sekerja, benda ni sebenarnya sangat penting lah. Dan macam satu lagi, sebab I pun jaga Syarizan lah. You pun jaga dia juga? Bukanlah jaga, dia tak perlu dijaga lah dia kan. So untuk parlimen banyak fokus pada peruntukan dan juga projek mesra rakyat lah, PMR, yang setiap MP ada 2 juta untuk buat projek infra. So hari ni je daripada pagi pukul 9 meeting, selepas tu pukul 11 site visit sampailah ke pukul 5 petang, balik ambil anak je, rushing terus datang sini macam tu lah. So hari ni memang last site visit lah untuk projek mesra rakyat. Untuk Bangi kita dah habis ni lah, dah habis dah projek tu. So dah habis semua site visit. Agak busy sebenarnya agak ni, tapi macam tu lah. Pengalaman tu pun bagus kerana you ada pengalaman untuk how to handle yang rakyat yang biasa kan. Lepas tu how to handle yang diplomat ke, businessman ke. So itu di peringkat kementerian. So saya percaya ke semua ini dia akhirnya dia akan memberikan satu pengalaman yang bagus, yang amat menarik, okay, kepada saudari Lily. Dan kalaulah kamu dapat peluang nak jadi calon. Tak nak. You nak? Tak nak. You tak nak? I memang tak nak. I tak nak, no. Cepatnya you cakap tak nak. Soalan tu belum habis, tapi I tahu you nak tanya apa. I tahu tak nak. So macam berkenaan dengan calon ni lah, I selalu cakap bukan semua orang join politik adalah untuk menjadi adun ataupun ahli parlimen. For me, this level is okay enough for me. I boleh buat banyak benda dengan level I ada sekarang ni. Tak semestinya I kena jadi multitasking lah. I seronok buat benda sekarang, dan I tak rasa I nak go up to adun atau MP lah. That's not me lah. Tak nak. Not at this moment lah kan. I rasa tak nak. I memang tak nak. I memang tak nak. Sebagai seorang politik, tak boleh cakap tak nak. Tak. Biasa I cakap dengan Syah, I cakap dengan you Dr. mesti cakap dengan open-ended sikit. Tak ada, memang I punya bos semua tahu I tak nak. Sampai macam at one point, sebab sebelum ni Cintong Suki minta I turun ke Bukit Pasir untuk, sebelum ni masa tahun 2020 kot, turun ke Bukit Pasir Johor untuk buat kerja dengan ground kan, grassroots sana. Selepas tu bila kita dapat peluang jadi penyelara Semenyih, I kat Semenyih sana 2 tahun. Masa tu semua orang macam push I naik lah, sebab kalau ada peluang Semenyih kita bertanding, naik lah. Tapi bila lama-lama I realise I tak minat jadi YB sebenarnya. For me sekarang I dah cukup, sebab anak pun tengah nak membesar. Masa I jadi penyelaras weekend, masa tu
I tengah pregnant, I cuti bersalin pun, masa tengah cuti bersalin I ingat lagi semuanya banjir. I tengah cuti berpantang masa tu, I turun juga dengan Nicing, dengan Suki, pergi cuci rumah masa tu dengan cuti bersalin. Tapi I realise anak tengah membesar, I nak lebihkan masa teman dia lah. Dan sampai satu point bila I betul-betul lega bila Kian Ming text I, kata dia cakap apa, I realise you sekarang much more happier. Maksudnya dia realise lah yang I suka buat apa yang I nak sekarang, dan dia pun dah tak push I untuk go higher lah. So that's all lah the end. So sekarang cuma saya lihat yang dari percakapan Lily yang tadi itu, kita boleh beralih ke topik yang baru. Okay. Cabaran wanita dalam bidang politik. Karena yang tadi dia cerita dia menggantung, dia pergi cuci rumah semua itu. I bila jadi seorang ibu, I realise yang macam sebenarnya lelaki dan perempuan dalam bidang politik ni, dia punya cabaran sangat berbeza. So I need to take care of my baby masa tu. Saya pun nak take care of my son juga. Tapi dia tak sama tau. Macam baby bila dia tengah nak membesar, dia macam sikit-sikit nak mak, nak berdukung dengan mak. Sampai masa dulu masa I pergi program, mana-mana I dukung baby, I bagi speech ke atas pentas pun I dukung dia. So macam my baby lah, memang daripada kecil, daripada dalam perut I dah bawa dia ke mana-mana macam tu lah. So sangat berbeza, sebab kadang dia nak tidur, dia nak mak, dia nak susu lah, dia nak makan lah, semua nak mak. So itulah, memang ada cabaran kat situ lah. Dia agak berbeza. Sebab macam lelaki, yelah, you tak payah nak susukan anak. Berbeza lah memang. Anak bila nak membesar, dia banyak lebih dengan mak kot, I rasa. Ya. But bergantung kepada fasa mana lah kan. Ya juga. Kalau dia lepas 12 tahun, dia mana mau cari mak sudah itu. Anak you ke? Belum lagi. Dia sekarang dia cuma umur 10 tahun. 2-3 tahun lagi lah dia tak cari saya sudah. So I nak tanya macam you every week balik ke Sabah, macam mana you manage dengan you punya family, jarang jumpa anak, ada tak tanya macam kenapa papa tak balik rumah? Tak. Saya pastikan setiap hari mesti ada video call. Okay, so yang itu golden rule yang number 1 lah kan. Lepas tu kerana anak saya masa dia lahir pun saya pun adun sudah. So memang dia dari kecil-kecil pun sudah biasa. Dah terbiasa, so, ayah tak ada rumah. Ayah dia selalu tak ada, cuma mama dia mesti ada. So saya fahami lah yang cabaran tu. So lepas tu cuma yang penting ni saya rasa macam mana nak pastikan konsistensi. Macam mana nak pastikan konsistensi untuk ulang-alik. Salah satu cara dia, pastikan rumah saya sendiri di kawasan. So you mesti ada dorongan untuk balik kawasan. Karena saya bukan orang KK, okay, yang grow up in KK. But once I decided to move to KK, I think it's very important untuk politician. Dia adakan local bonding. Dia mesti ada bonding sama masyarakat yang dia mewakili itu. So salah satu cara itu adalah pastikan rumah tangga memang menetap di sana. So you baru rasa bonding tu, you baru rasa macam mana on the ground figure, tentang isu-isu yang tertentu. Barulah kamu boleh menjadi seorang wakil rakyat yang memadai. So yang itulah yang falsafah saya. So kerana yang atas faktor ini, so rumah saya, family saya masih di KK. Dan setiap hujung minggu saya ulang alik lah. So but lepas 1,5 tahun ni pun sudah biasa. Saya tak rasa dia sesuatu tak penat lah. Kerana berbanding dengan ulang alik Sabah dan KL, KK to KL still okay. Kalau lah kawasan saya di Pensiangan lah, di Keningau, itu lagi dahsyat tu. You sampai ke KK tu, you let's say you go back to Pensiangan, another 3 to 4 hours, itu lagi bening tu. So saya pun amat okay lah kan kalau KK dan KL ni. Dan berbanding dengan pengalaman yang pergi luar negeri, untuk mengatakan ni misi untuk mewakili yang kementerian kan. Saya actually I will see that the travelling in fact is not much lah.
yang travelling, yang overseas tu, actually yang bos kamu yang di Chintung tu dia meeting, dia lagi terbang tu. Itu lagi mencabar. Ada 3 kementerian yang saya rasa memang mencabar kalau in terms of travelling lah. MITI, KLN, Wisma Putra, dan juga Motek. Yang 3 ini. So kalau katakan diberi peluang lah next term, kalau you jadi ini lagi diberi peluang, you nak masuk kementerian mana? Ini ya? Okay. Pertama saya ingin menegaskan bahwa saya sentiasa menyokong sebarang keputusan, yang dibuat oleh pucuk pimpinan, Itu disclaimer tu, itu sangat penting tu, Kalau diberikan pilihan, kalau PM kau juga, you nak apa kementerian, you pilih lah, you decide lah. You nak mana? Mungkin Motek minat dah. Oh, why? Kerana KK sangat berkaitan dengan pelancongan. Pelancongan. Okay. So, tapi berkhidmat sebagai timbalan dekat KPKM dan KPK, saya pun rasa membuka peluang yang baik untuk saya untuk mempelajari sesuatu yang rata-rata wakil rakyat DAP jarang diberikan peluang untuk memahami isu di kawasan luar bandar. Kerana tak kira dia KPKM ke atau KPK, kawasan tanaman ni mesti di kawasan luar bandar, kan? You takkan di KK satu pokok kelapa sawit pun tak ada. So dia membuka satu peluang untuk wakil rakyat yang terutamanya untuk TAP. Kerana kebanyakan wakil rakyat TAP ni wakil rakyat bandar. Ya, betul. So wakil rakyat bandar tak semestinya memahami isu di luar bandar. So saya ambil pengalaman 1-2 tahun ni, satu pengalaman yang sangat bernilai lah. Tadi cakap tentang motif pelancongan. Kenapa KK lah dia sangat terkenal di kalangan pelancong Korea? Korean artis dia suka datang ke KK lah, kan. Yang baru-baru ni datang dia ambil gambar yang Instagramable. Lepas tu dia put up di Facebook, di Instagram, dan dia satu trend di mana kalau orang Korea nak mencari tempat yang dekat, yang ada pantai, ada beach, ada sunset, ada golf course, datang ke Sabah. Kerana dekat. Setiap malam kalau saya tak silap ada 3 tarif flight. From Korea to KK. Ya. Setiap malam, setiap subuh pagi itu, mesti ada flight from Korea. Memang. So dia memang ini Sabah KK dia terkenal dengan atau Mau Kinabalu, Lepas tu dia ada sunset, dia ada Tanjung Aru, kan. Dia 10 tempat yang paling best untuk menyaksikan sunset tu. Dia pun juga ada tempat yang chill, So dia satu tempat yang sangat relax. You pergi sana, you rasa you ada mood untuk cuti tu. Kan? Lepas tu you makan seafood. Dan Korean memang suka main golf. Oh, really? Yes, Korean suka main golf. Dan Korea dari segi ekonomi, hubungan ekonomi Korea sama Sabah, dia sebenarnya dia bermula dari zaman yang masa kita nak tepang palak. Kerana Korea merupakan salah satu investor yang pertama datang untuk buat kilang sawmill ke, sawn timber mill ke di Sabah ini. So dari itu ada hubungan ekonomi. Korea dia lebih dekat yang di kawasan ni. So dia antara tempat yang lah. Dan lepas tu melancong di Sabah pun tak expensive pun. So memang sesuatu yang agak berbaloi, worth for money. Ada soalan? Banyak. Oh, apa? Memang benar, tapi bukan di semua tempat. Cuma makan seafood tu kalau disanakan, dia ada satu tempat sim-sim. Kalau you cuma itu biasanya tempat breakfast tu ada tempat yang tak berapa halal, kan. Ada juga tempat yang serve no pork, So yang itu tempat yang mesti nak melawat di sana, kan. So memang you serve dengan seafood. Kalau di KK sekarang ada trend makan ini mihun. Mihun sup tomato dengan isi ikan. So itu merupakan salah satu trend lah. Dia bermula dari masyarakat Cina. Lepas tu sekarang ramai orang pun minat.
dia ada beberapa kedai yang terkenal. Fatki di Lintas, okay. Lepas tu Wang dekat Pundusan, you boleh namakan beberapa tempat. Dan trend itu sampai ke 8 juga. So dia memang benar lah. Kita makan seafood ini biasa ini. Seharian pagi, tengah hari, malam. Seharian tu kalau you nak makan boleh lah kan. Cuma takut tak termakan je dah. Cuma yang masakan seafood kalau untuk ala dinner, okay, di Sabah ni dia lebih kepada ala Cina. So dia sudah mengubah sesuaikan cara masak Cina untuk seafood tu, dan rasa dia tune sikit supaya masyarakat yang lain seperti Bumi Putra ke boleh boleh menikmati yang bersama lah. Yang seperti contoh, Cina suka steam fish kan. Kalau untuk Melayu, dia suka yang ikan yang sudah goreng. Lepas tu dia simpan tu sweet and sour sauce lah. Tapi betul lah, tadi sebelum kita mula ni, you ada cakap yang you seorang foodie lah, you suka cari makan apa benda. Memanglah nampak banyak ilmu tentang makanan, cara-cara masak apa semua. Tak lah, saya tak pandai masak. Yang pandai masak tu Mak Sabu. Mak Sabu. Itu bos dulu saya. Macam mana cerita tentang Mak Sabu? You pernah bekerja dengan Mak Sabu. Macam mana you describe Mak Sabu ni? Setiap kali mesyuarat post-cap, mesti ceria. Okay. So YB Menteri Mak Sabu ni, dia akan memulai yang ucapan menteri kan. Dia akan cerita macam mana kejatuhan barat, kenaikan ini timur, okay. Dia cakap pasal tamadun, okay. Dia cakap pasal ini Syria ini, okay. Dia macam-macam isu. Dia pun ada pendapat dia. Lepas tu dia selalu membawa sesuatu message yang ada maksud dia, tapi dengan cara senyuman dia. Yang famous tu lah. Dia tegas tak sebagai seorang menteri? Dia sebagai seorang menteri, dia memberikan hala tuju. Okay. Lepas tu dia lebih kepada arah untuk memujuk pegawai untuk ikut bersama. Dia bukan seorang pemimpin yang kata, okay, I nak A, B, C, D, E, you buat. Dia tak diktat lah. Dia tak diktat. Dia cara bujuk, cara lembut, sangat seronok. Kalau kerja sama dengan dia. Pernah masak bagi you tak? Pernah masak bagi you makan? Kita sama-sama masak lah. Sama-sama masak kerana sebenarnya program raya tu. Okay. Dia kena masak lah kan. Keterjaminan makanan kan. So ini kementerian yang makanan kan. So dia kena menonjol kan, okay. Pakat dia tu masak. Okay. So apa lagi? YB pernah panjat gunung KK tak? Ini takkan nasi makan je kan? Susah sikit ini. Okay. Saya seorang yang kerana biasanya foodie ini dia bermalas sikit, okay. So saya pernah, ini bukan istilah panjat lah kan, ini istilah sampai di hujung kaki. Okay. Di bawah Kinabalu lah. Ujung kaki tu je lah. Tak ada intention untuk naik dah. Buat masa sekarang ni tak ada intention kerana sibuk dengan urusan rasmi kementerian. Mungkin kena ambil masa 1 minggu. Itulah. Ini cuma saya pun agak salut sama saudara Kula. Saudara Kula saya masih ingat, lepas kerajaan Pakatan Harapan jatuh kan. Dia pergi naik Gunung Kinabalu. Baru ada masa. Umur dia bukan muda, yes, tapi dia pun sanggup. Lepas dia turun, dia cari saya untuk minum lah. Okay, itu cerita lain. You tunggu dekat kaki gunung je lah masa tu. Tak, saya tunggu di KK aja. Okay. Dia tanya dia ke dengan saya? Kenapa saya beli DIP? Sabah kan banyak parti. Okay. Kenapa? Kamu kena faham konteks politik masa itu. Masa itu saya join politik 2007 kan. So 2007 seling kena scam tu lah. Kena scam tu lah. Yang insiden scam itu kan 2007. Pada masa itu sebelum tahun 2008, technically Sabah no opposition. Okay. Dari tahun 2002 selepas PBS balik ke pangkuan Barisan Nasional sampai ke tahun 2008 tak ada pembangkang di Sabah. So kalau pada masa itu, kalau seseorang nak
ada hasrat untuk menghentikan hegemoni perintah satu parti, dia memang dia tak ada pilihan. Dia cuma untuk PKR, DAP, masa itu PAS lah. Okay. DAP, PKR dan PAS. Lain-lain tu masa itu memang tak wujud. Kerana masa itu semua parti lokal masih parti pemerintah. So ya okey lah, lepas tu saya kena scam. Okay, so semua masuk lah. Terima je lah nasib Terima je lah. sekarang Tapi macam mana sebab menjelang PRN lah, Pilihan Raya Negeri Sabah. You tengok macam mana dia punya kesinambungan antara parti-parti ni. Macam mana kerjasama akan datang? Sabah ni dia cara politik kita lain, sangat unik. Berbanding Dia berbeza sangat, lain. berbeza sangat dengan Semenanjung. Berbeza juga dengan Sarawak. Sarawak, ya. Okay. Sabah ni saya boleh katakan Sarawak yang Sabah ni politik dia sangat dinamik. Kamu tak pasti sangat kawan kamu tu siapa dan lawan kamu tu siapa. Seperti contoh, sekarang ke semua parti Sabah ni di peringkat persekutuan semua menyokong PMX. Balik ke Sabah ada persaingan di antara UMNO dan GIS. Dan bagaimana harapan kita di tengah-tengah lah kan. Okay. So kerana semua pun sokong PMX kan. Okay, so kita di tengah-tengah. So dia satu keadaan yang sangat unik. Dan saya lihat kepada pilihan raya yang negeri yang akan datang ni lah. Saya estimate mungkin tahun depan. Tahun depan. So masih ada masa untuk kita runding. So saya tak boleh katakan kita mesti bekerja sama dengan siapa atau mesti tak kerja sama dengan siapa. Tak sampai saat terakhir tak boleh sampai nak, saat yang terakhir. Cuma kita cenderung kepada mengekalkan status quo atau formula mengikut kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Yang itu saya rasa itu pendapat saya. Sebab yelah tahun depan, sebab last PRN ada pada 2020 hari tu kan. So tahun depan 2020 5 tahun lah tahun September. depan ya. Okay, so kita ni buat apa waktu free? Tak ada waktu free. Tak ada waktu free. Basically occupied dengan kerja. Sebab yelah memang dengan kerja je lah. Sebab memang dulu saya kata hobi saya adalah untuk join volunteer ni. So sekarang hobi saya tu dah jadi kerja saya. So I enjoy je lah. Dulu minat membaca lah. Sekarang buku dah berhabuk dah semua. Tak sempat nak ni. Liu Qintung dia tak berikan yang buku yang percuma second take off. Second take off kan? Dia second take off. Dia masa hari pertama buku tu keluar, dia dah bagi kat I dah. Tapi sorry, I tak tengok kan ni. I tak habis lagi the first page. I takut esok masuk kan dia tanya, kenapa you tak baca lagi? Persidangan ASEAN. Oh, okey. Untuk ASEAN nanti ini, Kementerian Perdagangan dan Komoditi memang akan terlibat lah kan. So saya rasa yang antara yang agenda yang penting tu macam mana kita nak kerjasama antara bangsa, terutamanya bersama Indonesia atas hak ehwal sawit. Kerana Indonesia merupakan pengeluar terbesar di dunia ini, dan Malaysia adalah yang nombor 2. So macam mana kita nak saling bekerjasama untuk menangani isu UDR yang tadi saya katakan tu, yang persepsi yang negatif Kesatuan Eropah terhadap komoditi sawit ni. So I rasa ini salah satu agenda yang penting lah. Cuma yang untuk bentuk kerjasama di antara ASEAN ni, kalau untuk saya tahun lalu saya pun ada pengalaman. Kerana tahun lalu AMAF, ASEAN Minister of Agriculture and Forestry, dia ada satu persidangan AMAF di Kuala Lumpur. Kita sebagai tuan rumah. So masa itu saya pun mewakili KPKM untuk menyertai lah dalam persidangan ni. So for this upcoming ASEAN Chairmanship year, saya melihat saya menaruh yang harapan yang tinggi macam mana KLN buat koordinasi dengan kesemua kementerian untuk mengemudikan agenda kita itu. Nah, ekonomi hijau ni dia satu konsep yang agak besar kan. So kalau untuk Kementerian Perdagangan dan Komoditi, okay, tadi saya ada cerita macam mana kita nak menggunakan pakai
use cooking oil. Okay, minyak masak yang terpakai itu sebagai salah satu bahan benda untuk menghasilkan sustainable aviation fuel. Bahan api sustainable untuk kapal terbang. Okay. Dan selain itu, palm oil meal effluent. Ya, Air kumbahan daripada kilang sawit ni pun sesuatu bahan benda yang kita boleh pakai untuk menghasilkan biodiesel dan juga SAF itu. So ini di antara yang berkaitan dengan ekonomi hijau. Lepas tu kita pun juga boleh pakai biomass. Okay, biojisim yang terhasil daripada proses berkilangan sawit ni sebagai bahan api untuk menjana kuasa. So ini pun sesuatu yang tengah dijalankan. So ini yang antara yang berkaitan dengan ekonomi hijau. Okey. Ni tadi kita sembang pasal banyak bukan sembang santai, tadi kita sembang serius sebenarnya. So sembang santai. I nak tanya sebenarnya. You Datuk kan? Ya, Datuk. Ya. Kenapa you terima Datuk Syif? Sebab dalam DAP bukan ke kita ada macam kan tak boleh terima Datuk. Kenapa you terima? Okey. Ini panas Okay. Tadi saya pun ada cerita itu Amaf kan? Persidangan yang Amaf tu yang minggu tu lah. Minggu tu saya sibuk dengan Amaf. Lepas tu minggu tu saya ada misi untuk untuk tangkap sesiapa yang tangkap siapa? Bukan. Yang call it Apa? beras putih tempatan hilang di pasaran kan? Saya mengetuai operasi untuk memerangi ini. Nak tengok yang siapa yang talang di sebenarnya itu. So minggu tu saya ada 2 misi tu. Lepas tu hari Khamis. Hari Khamis saya terima phone call dari istana. Taknya Chan, you terpilih, you ini anugerah ni. So masa itu saya masih ingat saya di satu gudang beras. Okay. Lepas tu saya terus WhatsApp kepada Setiausaha Agung lah. Saudara Anthony Luke. So saya sampaikan message tu keesokan hari, hari Jumat pagi lah. Saya sampaikan message. Masa itu istana kata nama sudah hantar untuk GZ. Terlewat. So saya pun begitulah stand sudah kan. Nak buat macam mana. Cuma saya cukup menyetari bahawa saya telah menyanggar ini polisi yang ditetapkan oleh CCTAP. So saya terimalah yang separang kecaman ni tengah hati yang terbuka. Dan lah. Dan lepas tu kita move on lah. Okay. So dia ada sikit lah. Okay. Tu okay lah. Dan satu lagi I rasa yang tu mungkin tak cukup panas. Satu lagi yang cukup Apa yang nak panas? DAP. Ya. DAP di bawah 2 kepimpinan Setiausaha Agung yang berbeza. Daripada zaman saudara Lim Guan Eng hingga ke saudara Anthony Loke. Macam mana you view 2 kepimpinan yang berbeza? Okay, dua Setiausaha Agung ni saya berkesempatan untuk bekerjasama dengan mereka. Saya boleh katakan kedua-dua tokoh ini adalah tokoh yang terunggu untuk parti kita. Kerana saudara Guan Eng yang membawa kita membentuk kerajaan negeri yang pertama di Pulau Pinang. Dan pada masa yang sama kita menggabung dengan parti-parti lain di Selangor. Dan Guan Eng juga merupakan pemimpin atau Setiausaha Agung yang masa itu yang bawa kita masuk ke Putrajaya 2018. Okay. So itu saudara Guan Eng. Saudara Anthony Luke adalah selepas COVID. Selepas COVID dan saudara Anthony bawa kita balik ke Putrajaya. Selepas kita tumbang pada tahun 2020. Dan saudara Anthony masa itu dia deliver sesuatu yang unbelievable lah. Pada masa itu 2022 kebanyakan penganalisa politik ni pun kata DAP mungkin boleh menang 35 kerusi kan, 32 ke 35 kerusi. But akhir kita menang 40. Kita cuma tewas 2 kerusi. Satu di Sabah dan satu di Sarawak. So memang penuh dengan cabaran,
Dan saudara Anthony pun sudah buktikan kepimpinan beliau. Dan saya rasa dua orang ni pada fasa yang berlainan. Fasa Guan Eng adalah fasa berkembangan parti. So kalau berbanding dengan fasa Kit Siang, itu fasa founding, fasa yang pengasasan, okay? Macam mana kita nak starting, nak membentuk parti ini, macam mana kita nak membentuk kebudayaan parti ini, itu adalah fasa Kit Siang. Fasa Guan Eng ni dia fasa untuk kita buat pengembangan, okay? We expand. So we expand at the same time we form the government at some six government. We have the breakthrough at Sabah and we have the breakthrough at Sarawak. Kita pernah menang 12 kerusi DUN di Sarawak. Kita menang kerusi 6 di Sabah. Lepas tu kita gabung sama warisan dan membentuk kerajaan di Sabah. So itu jasa bakti Guan Eng pada era atau fasa pengembangan. So fasa itu dia kekurangan kegangan. Kerana pada fasa itu kita kurang rakan perkongsian. Kita cuma Pakatan Rakyat atau Pakatan Harapan. Okay. Dan cabaran untuk Anthony sekarang adalah berlainan. Dia pasca COVID, lepas tu politik pun lain. Politik sekarang ni dia macam menjejak ini ciri-ciri Sabah sudah. You tak begitu tentu kawan dan lawan kamu. Kemungkinan dalam tempoh 5 tahun kawan dan lawan akan berubah. So pada masa ini kita berada di Putrajaya bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Bukan saja Pakatan Harapan, tapi juga dengan Barisan Nasional, GPS, GRS, dan lain-lain. So cabaran ni kita harus mengambil pendekatan yang lain dengan masa yang Guan Eng, yang masa yang era pengembangan tu. Kerana sekarang apabila kita nak bertindak, kita kena berfikir 2-3 kali. Kerana dia banyak faktor luaran yang akan memberikan corak macam mana kita boleh adjust, macam mana kita boleh bertindak di bawah kekangan yang macam ni. Maksud setiap SG dia ada cara kepimpinan yang berbeza dan berada di fasa-fasa yang berbeza lah. Dia ada keunikan masing-masing. Benda ni tak boleh nak di-compare lah. No, because yang Anthony, he's a person more negotiable, kan? So dia walaupun waktu dulu dia memang dia seorang yang selalu parti memberikan kepercayaan kepada beliau untuk mengetuai dalam sesi seat negotiation, rundingan kerusi. So memerlukan skill yang sangat-sangat tinggi itu. Yang kamu first thing approachable, okay, kamu boleh berunding dengan rasional, dan lepas tu buat keputusan. So saya rasa saudara Anthony adalah seorang tokoh yang boleh berunding, terbuka berunding, tapi lepas tu dia akan buat keputusan, lepas tu we move on. So dia seorang tokoh yang macam tu. Okay. Orang cakap wanita Melayu dalam DAP ni token je. Apa komen? So ni pun dah saya kira lama jugalah 10 tahun. Sebab benda ni memang daripada awal memang orang tanya. Tapi for me, entahlah, sebab I sendiri tak pernah terima kecaman kat ground ke apa benda. Dan kadang benda-benda macam ni dia hanya berlega-lega di social media je sebenarnya. Bila on the ground, orang tak kisah sangat pun you daripada parti mana. Asalkan you boleh buat kerja ke apa benda, approachable. Benda ni tak ada isu pun sebenarnya. Saya rasa banyak tengok benda-benda macam ni, kritikan ke apa, kecaman macam ni dekat social media je lah. Dan macam saya sendiri pun, saya boleh pilih apa benda yang saya nak tengok. So biasa benda-benda macam ni saya tak tengok lah. So kalau katakan Lily ada token ni, token yang mahal tau. Dia 3 kerja ini. Boleh lah. Okay. Okay. Kenapa kamu tahu bahasa Mandarin? So ayah hantar I sekolah dia memang daripada kecil lah, daripada tadika memang sekolah Cina. So masa I masuk sekolah rasa tahun 95 macam tu lah. Masa tu memang tak ramai lagi pelajar Melayu yang bersekolah di sekolah Cina. Macam kat sekolah tu mungkin ada 1-2 orang macam tu, cuma berbeza dengan sekarang lah. Dan saya bagi
saya lah memang ada kelebihan kalau you tahu apa the third language ke, tahu bahasa tambahan macam tu, memang akan ada kelebihan. Dan sekarang pun dah ramai dah parents sebenarnya yang Malay parents hantar anak-anak ke sekolah Cina. Memang nah, macam tu lah daripada kecil lah. So you pun selalu datang ke HQ DIP kan? Adalah, tapi dah lama tak datang. So yang HQ DIP ni pun ada kru-kru yang Melayu kan? Yes, ramai. I macam hari ni lah I nampak ramai sebenarnya yang So Melayu. yang mereka semua pun token ke ni? Biasanya kan token. Sebenarnya sekarang macam kalau katakan dulu mungkinlah awal-awal dulu DAP kurang Melayu, tapi sekarang memang benda ni dah jadi norm, dah jadi biasa. Ramai je Melayu yang join DAP sebab dia nampak the value apa benda. I'm okay. I seronok sebenarnya join DAP sebab macam bukan hanya majority Chinese, tapi memang kita berbilang bangsa. Even macam dekat office I pun ada Indian, ada Melayu, ada Cina. So memang kita bagi I lah tak berkira pun pasal bangsa tu sebenarnya. So masa Tun M, dia pertama kali dia datang ke persidangan kita tu, dia terperanjat kenapa lagu DAP ni lagu bahasa. Dan lirik dia ditulis oleh Anthony Look. Ya, I ingat that moment. Kan? Yes. 所以因为有要求，有要求啊要讲华语， Ada 所以 permintaan dia ada dia bilang. permintaan，所以要讲华语哦，就是我们差不多到尾声了。OK OK，就 pronunciation dia memang ngam lah. 就其实。等我讲个不是，其实如果这种你第三个语言你一定要一直讲，要不然你不讲的话，你就是可能会讲走音啊，所以这个东西其实语言是需要 practice， 是需要去练的。So sekarang saya sebagai translator. Tadi beliau mengatakan bahwa bahasa pengantara ni sesuatu yang harus kita selalu praktis. Kalau kita akan lupa. Betul. Macam I ingat lagi ada masa bila di universiti I kurang bercakap bahasa Cina. So selepas tu keluar daripada universiti, bila baru mula bekerja ni, cakap dia走音。 No, kan? kalau tak biasa cakap, boleh membiasakan diri dengan nyanyi karaoke dulu. Okey lah, ni soalan yang last lah kan. Lagu Mandarin yang mana yang paling suka? Oh, lagu Mayday, 五月天。 Ini memang memadai dengan umur dia tu. I pernah pergi 2 kali konsert Mayday. Hah? Di KL. Yes, Oh. First time. No. Masa Mayday datang ke Malaysia. First time Kian Ming belanja I. Masa tu I awal kerja dengan dia. Dia tahu I minat Mayday, dia belikan tiket bagi I. Ayo. So you malam ni you membongkarkan rahsia bahwa Ken Ming membelanja staff dia untuk tengok konsert. Dan saya tak pernah berbelanja yang sebegitu. So lepas tu staff saya akan minta itu. Tolonglah minta. Okey lah. Okey, saya rasa pun cukup untuk malam ni. Okey, terima kasih atas tontonan ni. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye.